محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد. Terima kasih kepada pimpinan majlis Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Al-Ghazali yang berusaha Mazlan Ismail selaku guru besar Sekolah Kebangsaan Pasca barisan guru pemakanan, guru-guru dan seterusnya kepada anak-anak yang dikasihi sekalian. Pertamanya, izinkan kita harapan. Alhamdulillah. Pertama sekali kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada pagi yang sangat bahagia ini dalam cuaca yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita bertemu. Ustaz kira pada pagi ini adalah pertemuan dalam beberapa tahun belakangan ini untuk kali yang keberapa Allah Ta'ala. Mungkin ada sebahagian yang kata Ustaz lagi. Semua ya Ustaz. Tak pada kali Ustaz Ridwan lagi tak ada yang kata. Sebab ada berhutang Ustaz Ridwan. Jadi oleh sekali hutang ni kena bayar balik. Hutang wajib dibayar. Hutang wajib dibayar. Nah, siapa-siapa dari hutang saya dia kena bayar. Sebab hutang wajib dibayar. Nak cerita hutang sikit. Hutang wajib dibayar. Kalau orang yang bagi tak kira answer hari ni. Hari main kredit. Jadi kelas sama sekali tidak. Kalau hutang masa tuan jadi kena bayar. Sana sebut hutang kena bayar. Hutang kena bayar. Hutang kena bayar. Satu masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sebut nama Nabi kena sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ustaz sebut nama Nabi hari ni 10 kali, awak kena selawat 10 kali. Kalau ustaz sebut 100 kali, 100 kali kena. Boleh? Boleh tak? Cuba darjah 6 angkat tangan. Tu darjah 6. Darjah 5? Darjah 4? Okey. Tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 ambil perhatian. Jangan main-main. Biar darjah 1 yang main. Darjah 6 jangan main. Apa cerita apa tadi? Ustaz cerita apa tadi? Hutang. Sebab ada yang ingat. Cerita hutang. Hutang ni wajib dibayar. Hutang wajib dibayar. Dan ada satu ketika Nabi SAW ketika mana nak semayangkan jenazah sahabat dia. Nabi pun tanya, orang ni orang yang kuat ibadah, orang yang kuat solat, orang yang kuat bayar zakat, orang yang kuat bagi sedekah, orang yang kuat tolong orang. Baiklah orang baik. Tiba-tiba Nabi kata, orang ni pernah berhutang tak? Orang lepas kat tanya, ya, orang ni masih ada lagi berhutang. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita selawat kepada Nabi, Allah Ta'ala akan balas 10 kali kebajikan. 10 kali. Kita selawat sekali je. Kita selawat sekali, Allah Ta'ala akan balas dengan berapa kali? 10 kali. 10 kali kebajikan. Banyak 10 ni. Banyak tak? Dah? Baru sekali.
Kalau 10 kali kita selawat, banyak. Okey. Jadi Nabi kata, oleh kerana orang ni berhutang, jadi Nabi kata tak nak semayang lagi. Nabi kita tidak solat ke atas jenazah tu. Sebab jenazah tu masih ada lagi berhutang. Sehinggalah diselesaikan hutang jenazah tu, barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang kat atas jenazah tu. Ni. Satu. Dan dalam hadis yang lain Nabi kita sebut, orang yang mati syahid ni, tahu mati syahid? Apa dia mati syahid? Orang yang mati di jalan Allah. Tak. Dia pergi perang lepas tu dia mati. Mati syahid. Orang mati syahid ni tak perlu mandikan dia, tak perlu semayangkan dia. Tak, kelebihan mati syahid. Orang ni akan masuk syurga. Directly. Masuk terus, masuk syurga, tak ada hisap. Masuk syurga orang mati syahid ni. Tapi oleh kerana dia berhutang, Nabi kata orang ni tak boleh masuk syurga lagi. Kes apa? Sebab apa dia tak masuk syurga? Sebab hutang. Sehinggalah orang terus selesaikan hutang dia, barulah roh dia boleh masuk. Hutang. Sebab itu Nabi ajar. Dalam banyak-banyak doa ni, ada doa supaya Allah Ta'ala mudahkan untuk kita bayar hutang. Banyak doa. Ustaz nak sebut satu doa yang selalu kita baca. Tak? Kalau kita beli buku, Ustaz nak sebut nama buku. Nama buku tu Perisai Muslim. Apa nama dia? Perisai Muslim. Nama buku tu buku Perisai Muslim. Dia asalnya dalam buku bahasa Arab, tapi diterjemahkan dalam bahasa Melayu, nama dia Perisai Muslim. Kita boleh pakai cari. Dalam buku ni, Ustaz nak promosi buku ni. Di JT ada jual, di Galeri Hidayah. Buku nama dia Perisai Muslim. Dalam tu ada himpunan doa. Banyak sangat doa. Ad-doa silahul mu'min, Nabi kata. Doa ni senjata orang mukmin. Banyak-banyak doa untuk kita nak mudah bayar hutang. Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ni doa untuk mudah bayar hutang. Jadi beli buku tu, Perisai Muslim. Nama dia. Ada jual di Galeri Hidayah. Habis dah tu. Jadi kita bertemu pada hari ini ni, pada hari Khamis, pada hari ini ni, dalam suatu majlis adalah majlis memperingati siapa dia? Kita duduk dalam majlis untuk kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hari ni. Jadi hari ni, pagi ni kita kena fokus, kita kena tumpu. Ustaz nak cerita lebih kurang secara beringkas berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Oleh kerana kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal, dalam setahun ada berapa bulan? Dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Dimulakan dengan bulan Muharram, betul? Lepas bulan Muharram bulan apa? Lepas Safar, Rabiul Awal. Ini bulan ni. Oleh kerana kita duduk dalam bulan Rabiul Awal, kita sambut apa dia? Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, masa bulan Muharram baru ni kita sambut apa dia? Hijrah Nabi tak? Hijrah Nabi. Bulan Muharram ni, apa nama bulan Rabiul Awal ni, kita sambut kelahiran Nabi. Tu lepas ni bulan Rajab pula, kita akan sambut apa dia? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni berkenaan dengan siapa? Nabi juga.
Maknanya, Ustaz nak bagi tahunya, setiap bulan yang kita lalui, kita akan bertembung, kita akan bertemu tentang peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana kita masuk bulan Rabiul Awal, kita cerita tentang kelahiran Nabi. Pokoknya, dengar. Kesimpulannya, dalam bulan macam mana sekalipun, bulan apa sekalipun, kita nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu point dia. Poin penting dia, kita nak cerita Nabi. Kita nak cerita pasal Nabi. Kita nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin dia. Okey? Oleh kerana bulan Rabiul Awal, bulan lahir Nabi, kita cerita tentang lahir Nabi. Dalam masa yang sama, Ustaz nak bagi tahu, bulan Rabiul Awal ini jugalah, selain daripada Nabi kita lahir, Nabi kita juga wafat dalam bulan Rabiul Awal. Tapi jarang kita dipersembahkan. Biasanya bulan Rabiul Awal ni bulan kelahiran Nabi, betul. Dan dalam bulan ini juga kita kena tahu bahawasanya Nabi kita diwafatkan, Nabi kita dimatikan oleh Allah dalam usia dia 60 berapa? 63 tahun dalam bulan ni juga. Dalam bulan ni Nabi lahir, dalam bulan ni juga Nabi wafat. Dengar. Maksudnya dalam bulan ni ada dua peristiwa. Satu peristiwa suka dan satu peristiwa duka. Suka sebab Nabi lahir bulan ni. Dan juga sedihnya juga sebab bulan ni jugalah Nabi kita telah meninggalkan kita. Dalam bulan ni jugalah Nabi kita wafat. Dalam bulan ni jugalah Nabi kita meninggal dunia, dalam bulan ini juga. Jadi bulan ni ada dua. Satu, kita gembira sebab lahirnya Nabi. Dan yang kedua, kita juga sedih. Kita juga berasa duka di atas kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya saya nak ambil poin-poin penting. Sila ambil perhatian. Okey. Jadi pada hari ini ni Ustaz nak sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Di mana Nabi kita lahir? Di Mekah. Di Mekah ni kita kata kampung halaman Nabi. Nabi lahir dekat situ. Nabi dengan kawan-kawan dia pun dekat situ juga. Kita kira kampung halaman Nabi adalah di Mekah. Pada bulan berapa? Bulan Rabiul Awal. Tahun berapa hijrah? Siapa boleh jawab? Nabi kita lahir pada tahun berapa hijrah? Tahun 6, angkat tangan. Ada hadiah cikgu tak? Ada. Ke tak ada hadiah? Tu hadiah. Ni. Ustaz nak tahun 6 jawab. Tahun 6 kat tangan. Kita ke ni PNP dalam kelas ni. Tahun 6 jawab. Nabi kita lahir berapa hijrah? Angkat tangan. Berapa? Ustaz, soalan Ustaz dengar boleh? Nabi kita lahir berapa hijrah? Tahun berapa hijrah? Siapa boleh jawab tepat nak bagi? 12 apa? 12 hijrah. Orang lain? 14 hijrah. Yang lain? 13? 12, 13 ada, 14 ada. Berapa abang? 12 Rabiul Awal tu tarikh dan bulan. Ustaz tanya berapa hijrah? 11 hijrah. Okey dah. Jawapan dia ada pada Ustaz. Oleh kerana tak betul, Ustaz buat balik benda ni. Dengar. Nabi kita lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Berapa hijrah? Tak ada hijrah lagi sebab masa tu tak hijrah lagi. Nabi duduk di Mekah.
Nabi duduk di Mekah. Ni dia panggil kebat. Soalan aras tinggi. Nabi kita tak hijrah lagi. Maknanya waktu tu tak hijrah lagi. Jadi Nabi kita lahir sebelum hijrah. Sebelum sebelum hijrah. Hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi Nabi kita tak lahir lagi waktu tu. Nabi kita tak lahir waktu tu. Nabi kita lahir tidak hijrah lagi. Maksudnya belum berlaku hijrah lagi. Tu soalan dia. Okey, dengar. Nabi kita lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebab apa dinamakan tahun gajah? Sebab dia lahir dulu, gajah kemudian. Kalau ke mana? Sebab apa nama dia tahun gajah? Tahun 6 lagi. Ustaz tak berhati dengan tahun 6 ni. Abang. Peperangan gajah. Gajah perang dengan siapa dia? Dengan Kuba. Gajah perang dengan siapa dia? Gajah perang burung. Siapa dia menang? Gajah. Gajah besar. Gajah menang tak? Gajah menang. Gajah besar, burung kecil. Okey, dengar. Nabi kita lahir pada bulan gajah. Peristiwa gajah. Nak cerita gajah ni. Dengar. Nak cerita gajah ni. Nabi kita lahir pada bulan gajah. Dalam satu peristiwa, tentera bergajah. Pada waktu tu Nabi kita nak lahir lah ni. 12 Rabiul Awal ni. Nak cerita tentang kehebatan Nabi SAW. Pada waktu gajah, rombongan gajah diketuai oleh nama panglima gajah tu, Abraha. Siapa nama dia? Abraha. Siapa nama dia? Abraha ni, dia ni adalah wakil bagi Raja Najasyi. Abraha ni duduk di sebuah negara. Negara tu nama dia, siapa tahu? Yaman. Siapa sebut tadi? Yaman. Abraha duduk di Yaman. Menjadi kebiasaan bagi orang Arab, dalam masa 1 tahun ada sekali dia akan berhimpun di kota Mekah. Tak, kita panggil musim haji. Tak. Orang akan berhimpun. Pakar-pakar berhimpun di kota di Kaabah tu sendiri. Dia panggil tahun melawat Mekah. Apa dia? Ada dalam setahun ada sekali tahun melawat Mekah. Jadi orang Arab pada waktu tu di seluruh tanah Arab dia akan pergi ke Mekah. Ziarah Kaabah. Jadi Abraha ni dia kata, ramai sangat melawat Kaabah ni, dia kata ni, dia pergi ke Mekah ni. Jadi dia kata kita buat satu bangunan macam Kaabah, kita buat di Yaman. Abraha pun buat satu bangunan di Yaman, di negeri dia, di negara dia di Yaman. Dengan tujuan orang tak pergi dah kat Mekah. Orang tak pergi dah menziarahi Kaabah. Orang pergi ke Yaman. Abraha ni buat gereja. Lebih cantik daripada Kaabah. Kaabah ni petak aja. Besar. Comel lagi sekolah kita ni. Nak dibandingkan dengan Kaabah. Tapi orang pakar-pakar pergi Kaabah juga. Pergi Kaabah ramai. Hari sekali Abraha ambil keputusan, kita kena robohkan Kaabah. Robohkan apa? Kaabah. Kita kena robohkan Kaabah ni. Abraha kata, tak boleh jadi ni. Orang tak pergi dah negara kita. Orang pergi ke Mekah ni. Jadi Abraha pun dipendekkan cerita, ambil keputusan, dia menyediakan satu rombongan. Rombongan apa? Gajah. Untuk merobohkan Kaabah. Okey, dengar. Dia pendekkan cerita lagi. Cerita ni panjang. Kalau Ustaz cerita ni panjang ni sampai esok pun tak habis lagi. Jadi kita pendekkan dia. Abraha pun berangkat dengan puluhan ekor gajah. Masuk ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk nak merobohkan Kaabah. Ketika mana masuk ke kota Mekah, Abraha ni dia jumpa dengan Abdul Muttalib. Siapa dia? Abdul Muttalib. Siapa dia Abdul Muttalib ni? Datuk Nabi. Abdul Muttalib ni siapa dia? Datuk Nabi pada waktu tu adalah pembesar
di kota Mekah. Penghulu lah kalau kita kata tak. Tak. Abdul Muttalib ni. Abraha jumpa Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, pada hari ini kami nak merobohkan Kaabah. Abraha kata, kami datang hari ini nak merobohkan Kaabah. Oleh itu Abraha kata, cepat selamatkan diri masing-masing. Kalau kamu tak halang kami tidak akan bunuh kamu. Abraha kata, hei Abdul Muttalib, kalau kamu tak halang kami, kamu selamat. Tapi kalau kamu halang kami nak bunuh kamu, kami nak robohkan Kaabah. Ni Abraha kata. Dan juga Abraha sempat merompak. Abraha ni, walaupun dia nak merobohkan Kaabah, dia sempat juga merompak. Dia rompak apa dia? Dia rompak lebih kurang 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib. Apa kata ekor unta? Banyak ni. Dia rampas. Dia rompak. Akhir sekali dipendekkan cerita lagi, Abdul Muttalib kata, beginilah wahai Abraha, oleh kerana kamu ni ramai, kami nak lawan kamu pun kami tak ada upaya. Abdul Muttalib kata. Dengar ni. Abdul Muttalib kata, oleh kerana kamu nak robohkan Kaabah, kami nak halang pun kami tak ada tentera. Cumanya Abdul Muttalib kata, pulangkan balik unta aku. Abdul Muttalib kata, kamu pulangkan unta aku, ekor pandai kamulah nak robohkan Kaabah ke? Robohkanlah. Ni Abdul Muttalib kata. Nampak tak? Abdul kata, pulang balik unta 200 ekor. Dah kamu nak roboh-roboh akhir sekali Abraha pun pulang balik Pulangkan balik 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib. Kepunyaan siapa dia? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata apa? Oleh kerana unta ni aku punya, jadi aku berhak menyelamatkan unta aku. Abdul Muttalib kata, Kaabah ni ada tuan dia, iaitu Allah. Ekor pandai Allah Ta'ala lah jaga Kaabah ni. Abdul Muttalib kata. Nampak ni? Ustaz dengar, Ustaz akan sebut dia punya intisari rancangan. Intisari cerita. Dengar boleh? Abdul Muttalib kata, unta ni aku punya, jadi aku nak ambil balik unta aku. Kaabah ni ada tuan dia punya, iaitu Allah. Ekor pandai tuan dia lah jaga Kaabah ni, bukan kerja aku. Abdul Muttalib kata. Akhir sekali Abdul Muttalib ambil unta dia, Abdul Muttalib pun balik rumah, tambah unta dia. Pada ketika inilah Abraha mengarahkan siapa dia? Gajah dia untuk merobohkan Kaabah. Pada waktu itulah Allah Ta'ala mengutuskan apa dia? Burung apa dia? Burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim ratim min sijil faja'alahum. Dipendekkan cerita lagi, burung ababil ni bawa batu. Betul? Akhir sekali dia bawa batu, dia lempar batu yang kecil, kena kepada tentera-tentera Abraha. Tentera siapa dia? Tentera Abraha. Allah Ta'ala kata, apa hujung ayat tadi? Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bila mana batu ni kena kepada tubuh badan tentera Abraha tadi, bila batu terkena pada badan dia, dia tidak mati. Dia tidak mati secara terkejut, tak. Dia mati seperti mana ulat makan daun yang kering. Allah Ta'ala cerita. Macam mana ulat makan daun kering? Tak. Kita kata ni daun, ulat makan sikit, berlubang tak? Ulat makan sikit, berlubang, betul? Sampailah daun tu hancur hilang. Begitulah Allah Ta'ala azab kepada tentera Abraha. Bila batu tu kena badan, hancur telinga. Telinga ni jatuh. Lepas telinga jatuh, lari. Tangan jatuh. Lari. Apa lagi? Kaki jatuh. Diceritakan Abraha ni
Bila batu tu kena badan dia, dia berlari balik ke negara di Yaman. Masa dia lari ni, tangan tercabut. Ni Allah Ta'ala azab dia. Bila lari, telinga dia gugur. Bila lari, hidung dia jatuh. Sampai di negara dia, hampir-hampir orang tidak kenal. Siapa dia ni? Hancur. Begitu seksanya Allah Ta'ala azab. Kepada siapa dia? Kepada Abraha. Apa kejahatan Abraha? Meruntuhkan Kaabah. Abraha meruntuhkan Kaabah, rumah Allah. Allah Ta'ala balas dengan apa dia? Dengan burung ababil, dengan azab yang sangat pedih. Pengajaran dia kita dengan molek. Oleh kerana kita ni orang Islam, kita nak ikut Nabi. Nabi kata kena Nabi kata kena pergi masjid. Kalau siapa-siapa dia tak pergi masjid, siapa-siapa dia tak solat, Allah Ta'ala akan azab macam mana Allah Ta'ala azab juga Abraha tadi. Nak ke tak sih? Nak ke tak sih? Kalau tak nak, kena ikut apa yang Nabi kita sebut. Nabi kata kena solat. Nabi kata kena baca Al-Quran. Teruk tak Allah Ta'ala azab Abraha tadi? Teruk. Lerai, hidung lerai. Kalaulah mati selalu tak apa. Tak? Ni dah Allah Ta'ala azab sikit-sikit. Teruk Allah Ta'ala azab Abraha. Sebab Abraha cuba meruntuhkan rumah Allah. Hak kita ni kak, dalam riwayat Nabi kita kata apa? Orang yang tidak sembahyang ni seperti meruntuhkan agama. Jadi padan dah kalau Allah Ta'ala ni mengazabkan hamba dia esok-esok. Sebab hamba dia meruntuhkan agama dia. Habis satu cerita. Cerita yang kedua. Dengar ni. Sempena kelahiran Nabi SAW. Tahun 4, tahun 5, tahun 6. Dengar. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Betul? At-takhalluq bi akhlaqin Nabi. Kita ni kena ikut Nabi. Apa dia sifat Nabi? Siapa boleh sebut sifat Nabi? Sifat Nabi apa dia? Sifat Nabi, sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Apa dia? Angkat tangan. Angkat tangan. Tahun 6 angkat tangan. Sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Apa dia? Tahun 6, lelaki boleh, perempuan boleh. Sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Sebut apa dia? Angkat tangan. Tu yang belakang tu. Bangun. Kumi. Ada 4. Jujur, amanah, tabligh, fatanah. Jujur, amanah, tabligh, fatanah. Bolehlah. Ada satu lagi. Dengar. Sifat Nabi ada 4 yang wajib bagi Nabi. Apa dia? Siddiq. Apa dia? Siddiq, amanah. Lepas tu, tabligh, fatanah. Pakailah bahasa Melayu. Sifat yang wajib bagi Nabi pertamanya benar. Apa dia? Benar. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, menyampaikan. Ada 4 sifat Nabi yang wajib bagi Nabi. Pertama, benar. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, menyampaikan. Yang keempat, bijaksana. Ni sifat ni wajib bagi Nabi. Jadi kita kena ikut juga. Kena ikut. Oleh kerana Nabi ni ada 4 sifat yang wajib bagi dia. Jadi kita juga mesti ada 4 sifat ni wajib juga kita ikut bagi Nabi SAW. Pertama, Nabi ni benar. Maksud benar, Nabi tidak bohong. Nabi sekali pun dalam hidup kami tidak pernah berbohong. Jadi kita pun dalam hidup tak boleh nak berbohong. Tak boleh nak berbohong. Tak boleh nak berbohong. Dalam hidup ni tak boleh nak berbohong. Benar. Kena benar. Tak boleh bohong. Kalau bohong, dia sudah menyalahi sifat Nabi. Nabi tadi benar. Nabi tak pernah berbohong.
Jadi kita juga mesti benar, jangan berbohong. Jangan bohong kepada ibu bapa kita. Jangan bohong kepada kawan kita. Jangan bohong kepada guru kita. Jangan bohong. Mesti benar. Yang kedua, apa dia? Nabi kita amanah. Apa dia? Amanah. Nabi kita tak pernah khianat. Nabi kita tidak pernah ambil harta orang lain. Amanah. Tak, masa Nabi kita duduk di Madinah, di Mekah dulu, sebelum Nabi kita jadi Nabi, ketika mana orang lain nak pergi bermusafir, orang akan tinggal barang-barang dia pada Nabi. Pada siapa dia? Pada Nabi. Hari ni nak pergi Kuala Lumpur ni. Jadi nak bawa barang ni banyak. Tinggal kat rumah lah. Tak? Tinggal kat rumah Nabi. Nabi jaga barang dia. Sekali pun Nabi tak pernah hilangkan barang. Nabi tak pernah ambil barang orang tu. Nabi jaga sungguh. Ini dia panggil amanah. Pertama, Nabi benar. Yang kedua, Nabi amanah. Yang ketiga, Nabi menyampaikan. Nabi apa dia? Nabi tak pernah sembunyi ilmu dia. Kita pun sama juga. Bila kita ada ilmu, kita kena sampaikan pada kawan kita. Tak, kita pandai ni, sok mau dapat 5A. Jadi kita kena sampaikan ilmu yang kita ada pada sahabat kita, pada kawan kita. Sebab apa? Sebab menyampaikan ini adalah sifat baginda. Sifat baginda. Tak boleh sembunyikan ilmu. Tidak boleh sembunyikan tak boleh kedekut sebab Nabi sifat wajib bagi dia tabligh, menyampaikan. Nabi sampaikan ilmu. Sikit pun Nabi tidak sembunyikan ilmu. Jadi bagi tahun 6 khususnya. Tak, kalau ada pandai-pandai ini, walaupun kita pandai, walaupun kita banyak ilmu, kita jangan kedekut untuk sampaikan kepada orang lain. Sebab Nabi kita menyampaikan. Dan sifat yang keempat yang ada pada Nabi, Nabi kita ni bijaksana. Jadi kita kena belajar bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab nak ikut Nabi ni. Nabi ni sifat dia bijaksana. Nabi tidak bodoh. Tak, Nabi kita pandai, Nabi kita bijaksana. Jadi berkewajipan bagi kita pelajar-pelajar sekalian untuk belajar. Sebab apa belajar? Sebab Nabi bijaksana. Sebab apa nak ikut Nabi? Sebab nak masuk syurga. Jadi kalau kita belajar boleh masuk syurga. Kalau kita bijaksana kita masuk syurga. Kalau kita bijaksana kita ikut Nabi. Sebab Nabi bijaksana, bukan bijak sini, bijaksana. Maksud bijaksana tu bijak untuk masuk syurga. Ada 4. Ustaz ulang balik. Sifat Nabi ni ada 4. Kita kena tiru 4 ni. Pertama, Nabi ni siddiq, benar. Jangan tipu kawan. Jangan tipu cikgu. Jangan tipu mak ayah kita. Mak ayah kita bagi duit belanja, suruh beli nasi, kita beli rokok pula dah. Tak, beli rokok ke, ikutlah beli apa-apa yang tidak sepatutnya. Mak kita bagi duit, kita beli apa? Ikutlah beli apa-apa yang tak berfaedah. Tak, sedangkan mak kita bagi duit tadi untuk kita beli makanan. Ni maknanya kita tidak amanah. Sedangkan Nabi amanah, kita tidak amanah. Bila kita tidak amanah, maknanya kita tidak ikut Nabi. Bila kita tidak ikut Nabi, maknanya kita masuk mana? Nak ke tak saya masuk neraka ni? Nampak? Sifat dia mudah saja. Kita kena ikut Nabi. Seterusnya, Nabi kita ni dia menyampaikan. Jadi siapa-siapa dia ada ilmu sikit, kena sampaikan kepada orang lain. Dia tak boleh nak sembunyikan ilmu dia. Tak boleh sembunyikan ilmu. Okey. Habis 2 cerita. Cerita yang ketiga. Dengar molek. Ustaz nak ambil poin-poin penting je supaya kita ambil boleh buat lepas pada ni. Seterusnya, ni yang terakhir. Okey.
Ustaz cerita tadi bulan Rabiul Awal ni juga adalah bulan Nabi kita wafat. Tak. Nabi kita satu ketika Nabi kita pergi ke satu bukit. Tahun yang terakhir sebelum daripada Nabi kita mati. Dengar ni. Nabi kita berwasiat. Nabi kita berwasiat dalam wasiat yang terakhir sebelum daripada Nabi kita mati. Sebelum Nabi kita wafat. Nabi panggil semua sekali, wahai manusia, dengarlah pesanan aku pada hari ini. Berkemungkinan kita tidak akan bertemu lagi pada tahun yang hadapan. Maknanya Nabi sudah tahu bahawasanya itu merupakan tahun akhir Nabi bersama dengan para sahabat. Nabi berada di dalam tahun akhir. Nabi mengetahui bahawasanya dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak, Nabi kita. Jadi Nabi kita kata, tahun depan ni tak pasti lagi kita akan bertemu. Jadi aku akan menyampaikan kepada kamu beberapa perkara yang menjadi wasiat terakhir. Dengar ni. Nabi kata yang pertama, aku berwasiat kepada kamu supaya kamu menjaga nyawa kamu. Kamu menjaga jiwa kamu. Nabi kata. Nabi suruh kita jaga jiwa. Jangan dalam masa yang sama Nabi kata, kamu kena jaga jiwa orang lain. Apa maksud jaga jiwa? Nabi suruh jaga kehormatan kita. Jangan membunuh jiwa kita. Jangan membinasakan jiwa kita. Dalam banyak-banyak yang boleh membinasakan jiwa, apa dia? Isap rokok tak? Ni, tahun 4 atau 5 tahun 6 ni. Bila kita isap rokok, maknanya kita membahayakan apa dia? Nyawa kita. Ni merupakan pesanan Nabi yang terakhir sebelum Nabi kita